Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin Sultan dan Ini Pertuan Negara Brunei Darussalam dan merujuk kepada siaran media Jabatan Perdana Menteri bertarikh 6 April 2021, Jabatan Perdana Menteri memaklumkan mengenai perkara-perkara berikut. Penangguhan kebenaran kemasukan warga negara asing melalui pos-pos kawalan darat dan laut termasuk perjalanan transit melintasi negara Brunei Darussalam adalah dilanjutkan selama 14 hari lagi iaitu dari 23 April sehingga 7 Mei 2021 kecuali bagi kemasukan atau perjalanan transit yang telah diberikan kebenaran oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Sementara itu, kemasukan dan perjalanan transit melalui negara Brunei Darussalam hanya boleh dipertimbangkan bagi kenderaan-kenderaan yang mempunyai permit lintas batas dan penyata kebenaran transit yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam dengan jaminan atau sokongan daripada pihak berkuasa negara yang berkenaan dengan dikenakan syarat dan prosedur kemasukan yang sedia ada bagi tujuan berikut, iaitu atas urusan rasmi kerajaan, persekolahan, perkhidmatan kecemasan seperti ambulans, polis dan tentera, dan transport operators yang berdaftar di luar negara dengan permit lintas batas yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam bagi penghantaran bekalan import yang penting. Penangguhan sementara kebenaran bagi pengambilan dan penghantaran barangan milik individu di lokasi-lokasi khusus di pekarangan sempadan checkpoints yang dibuat oleh runners berdaftar di negara Brunei Darussalam juga adalah dilanjutkan selama 14 hari sehingga 7 Mei 2021. Penangguhan sementara kebenaran bagi keluar dan masuk negeri secara ulang-alik iaitu commuters melalui pos-pos kawalan darat maupun laut bagi tujuan pekerjaan adalah juga dilanjutkan selama 14 hari sehingga 7 Mei 2021. Syarat-syarat bagi pertimbangan keluar masuk dinyatakan tertakluk kepada penelitian jawatan kuasa pandu hal ehwal rentas sempadan dari semasa ke semasa. Bagi maklumat lanjut dan terperinci, hubungi Travel Hotline 120 semasa waktu bekerja. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan kepada orang ramai bahawa ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menerima dos kedua suntikan vaksin COVID-19 dan oleh itu telah melengkapkan suntikan vaksin COVID-19. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan, orang ramai diingatkan bahawa rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam masih lagi terdedah kepada risiko penularan penyakit COVID-19. Pengambilan vaksin COVID-19 adalah merupakan langkah yang paling efektif untuk melindungi diri, keluarga dan juga masyarakat daripada kesan bahaya COVID-19. Dalam jangka masa sederhana dan panjang, semakin ramai orang diberi vaksin, semakin tinggi tahap kekebalan penduduk negara ini terhadap penyakit ini. Ini seterusnya akan dapat mengurangkan kesan COVID-19 terhadap kesihatan awam dan masyarakat. Sebanyak 10,715 individu telah menerima dos pertama suntikan vaksin COVID-19 dalam fasa pertama pelaksanaan program vaksin COVID-19 setakat ini. Sebagaimana yang telah dimaklumkan sebelum ini, ia tidak mandatori untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Walau bagaimanapun, orang ramai adalah dialu-alukan untuk mendaftar bagi mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 apabila tempahan untuk mendapatkan slot suntikan diumumkan mengikut fasa-fasa yang ditetapkan. Bermula hari ini, tempahan slot suntikan melalui aplikasi BruHealth bagi warga emas berumur 60 tahun ke atas mula dibukakan dan pelaksanaan suntikan tersebut akan dijalankan mulai hari Sabtu 24 April 2021 dan akan ditawarkan vaksin COVID-19 AstraZeneca. Seperti mana dimaklumkan semasa sidang media Kementerian Kesihatan 19 April lalu, berdasarkan penilaian keseluruhan jawatan kuasa teknikal bagi vaksin COVID-19, bahawa pemberian vaksin COVID-19 AstraZeneca boleh ditawarkan dengan syarat-syarat berikut.
Memandangkan peningkatan risiko yang diperhatikan di kalangan individu-individu yang berusia lebih muda dan risiko yang rendah serta nisbah faedah yang tinggi bagi mereka yang berumur 60 tahun ke atas, vaksin AstraZeneca akan ditawarkan kepada orang dewasa berumur 60 tahun ke atas. Vaksin COVID-19 AstraZeneca boleh digunakan dalam kalangan orang dewasa yang berusia di bawah 60 tahun jika manfaat menggunakannya melebihi risiko bagi individu tersebut dan individu tersebut membuat keputusan informed consent iaitu berdasarkan pemahaman tentang risiko dan faedah serta secara peribadi meminta vaksin COVID-19 AstraZeneca. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai boleh melalui laman sesawang Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.pn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi BruHealth. Tiada kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan di negara Brunei Darussalam hari ini. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai situasi terkini, jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam melaporkan jumlah keseluruhan kes jangkitan sebanyak 223 kes. Sementara 10 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, manakala jumlah keseluruhan kes sembuh sebanyak 210 kes. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes impon sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 82 kes. 659 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 16,997 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 294 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 118,846 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Bagi meringankan beban perbelanjaan dan persiapan anak-anak yatim menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri, Kementerian Kesihatan mengadakan majlis penyampaian derma. Majlis berlangsung pagi tadi di Surau Nurul Inayah, Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Penyampaian derma kepada 16 orang anak-anak yatim terdiri daripada keluarga warga Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Terdahulu, Majlis Tadarus Al-Quran diadakan sebagai salah satu aktiviti keagamaan tahunan yang diadakan secara bergilir di keempat-empat daerah dalam sama-sama menyemarakkan lagi bulan Ramadan yang penuh rahmat di samping mengeratkan lagi hubungan silaturahim di antara warga Kementerian Kesihatan dengan warga Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya petang tadi meneruskan majlis bertadarus sempena bulan Ramadan. Majlis Kelolaan Bersama Jabatan Majlis Mesyuarat dan Pejabat Peguam Negara mengambil tempat di Masjid Kampung Belimbing, Subok. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Majlis dimulakan dengan penyerahan wakaf berupa barang kegunaan masjid, diikuti bacaan tadarus Al-Quran dari Surah Al-Mulk hingga Surah Al-Mursalat. Juga hadir Yang Berhormat Haji Ahmad bin Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja, Datuk Laila Utama Haji Awang Isa, Peguam Negara. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan serta jabatan-jabatan di bawahnya juga mengadakan majlis yang sama petang tadi di Masjid Rashidah Seratul Bolkiah, Sungai Akar. Mengetuai rombongan, Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molong Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah, diikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, tahlil dan doa selamat. Majlis diteruskan dengan penyerahan wakaf.
Mesyuarat ASEAN EU Gender Parity State of Play and Perspectives membincangkan mengenai isu gender parity yang menjadi kepentingan bersama dalam menilai keadaan kesaksamaan jantina dalam sesebuah kumpulan, organisasi atau bidang. Perinciannya seketika nanti, teruskan bersama Berita Perdana. Kesihatan dan kehidupan manusia adalah bergantung kepada perkhidmatan semula jadi kepelbagaian biologi yang merangkumi pelbagai jenis dan ekosistem. Ke arah pembangunan negara yang mampan adalah perlu untuk memiliki biosfera yang sihat dan stabil yang akan mendorong masyarakat yang sihat. Justru keseimbangan kehidupan ekosistem dapat dicapai melalui pelbagai cara dan kaedah termasuk penggunaan teknologi hijau, amalan pertanian yang baik, pemulihan kehidupan liar dan pelindungan lautan. Perkara tersebut antara yang terkandung dalam Perutusan Menteri Pembangunan sempena sambutan Hari Bumi 2021. Yang berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar juga menekankan negara Brunei Darussalam komited memperingati sambutan Hari Bumi bagi memupuk kesedaran terhadap alam sekitar serta mempromosikan tindakan untuk melindungi alam sekitar terutamanya dalam mendorong penyertaan masyarakat untuk memainkan peranan masing-masing ke arah penjagaan dan pemeliharaan alam sekitar. Jelas Yang Berhormat, tema sambutan tahun ini, Pulihkan Bumi Kita Ni, memfokuskan kepada pemulihan bumi melalui pengurangan dan adaptasi terhadap kerosakan dan pencemaran alam sekitar serta perubahan iklim. Tema ini katanya adalah bertepatan dengan situasi pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia sejak lebih setahun yang lalu. Kesan pandemik ini menurutnya telah menggambarkan dengan jelas bahawa bumi ini menghadapi dua krisis yang berkerapan iaitu kemerosotan persekitaran global dan kesihatan manusia. Menurut Menteri Pembangunan, tahun ini kementeriannya melalui Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi akan menjalankan kempen media sosial sebagai kesinambungan kepada kempen Take Your Action, Make a Difference yang telah diperkenalkan pada tahun 2020. Gerakan media sosial ini akan memberikan tumpuan khas semasa bulan Ramadan dan Syawal pada tahun ini yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran alam sekitar serta menggalakkan orang ramai untuk mula mengamalkan tabiat mesra alam. Kempen akan dilaksanakan sehingga bulan Jun 2021 dengan mengetengahkan beberapa aktiviti termasuk melaratkan inisiatif setiap hari tanpa beg plastik ke kedai-kedai runcit, restoran dan gerai-gerai makanan, mengadakan jerai wara alam sekitar dan pengumuman pemenang pertandingan Floating Waste Collector Conceptual Design yang telah dibukakan kepada institusi-institusi pengajian tinggi pada tahun lalu. Maklumat mengenai kempen dan aktiviti-aktiviti yang diaturkan boleh diperolehi dari laman Instagram @justri.bn. Bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37 tahun 2021, Kementerian Pembangunan juga tidak ketinggalan mengadakan majlis Khatam Al-Quran. Majlis berlangsung petang tadi di Surau Kementerian Pembangunan. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Majlis diikuti dengan bacaan Khatam Al-Quran dan Tahtim Al-Quran. Majlis juga diselajurkan dengan sembahyang fardu Zuhur berjemaah dan doa kesyukuran sempena sambutan Hari Bumi. Juga hadir Datuk Seri Paduka Akiti Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan. Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya MKKJR terus menyeru semua pengguna jalan raya untuk sentiasa memulakan setiap perjalanan dengan doa di samping meningkatkan kewaspadaan. Para pemandu juga diseru untuk sentiasa mementingkan keselamatan dengan memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik serta mengamalkan pemakaian tali pinggang, keledar
tidak menggunakan telefon bimbit semasa memandu, sentiasa mematuhi had laju yang ditetapkan serta tanda-tanda isyarat lalu lintas yang dipamerkan. Sehubungan itu, tengah hari tadi, MKKJR mengadakan solat fardu zuhur berjemaah, solat sunat hajat dan membaca ratib Al-Atas. Hadir yang berhormat Datuk Seri Siti Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan selaku Pemangku Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Majlis diadakan bagi memanjatkan doa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala supaya negara Brunei Darussalam sentiasa diberikan perlindungan agar terhindar daripada bala dan segala penyakit khasnya wabak COVID-19 serta khusus untuk memohon keselamatan bagi semua pengguna jalan raya agar terpelihara dari sebarang kemalangan. Bulan Ramadan mengajar umat Islam tentang erti keikhlasan dalam melakukan setiap ibadah hanya untuk Allah semata-mata dan tidak berharap untuk mendapat pujian manusia. Perkara ini antara intipati isi ceramah khas sempena bulan Ramadan bagi pegawai-pegawai dan kaki tangan Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya. Hadir Datuk Seri Paduka Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Ceramah khas bertajuk Muhasabah Ramadan disampaikan oleh Dayang Siti Hanisa binti Haji Osman, Pegawai Pelajaran Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah. Majlis diselenggarakan oleh Bahagian Pembangunan dan Sumber Manusia dan Hal Ehwal Kopran dan bahagian-bahagian industri dan ekosistem perniagaan. Negara Brunei Darussalam telah membuat kenyataan bahawa wanita mempunyai peranan penting di dalam pembangunan negara dan menegaskan bahawa wanita diberi keutamaan tinggi dalam agenda nasional. Negara juga memberikan akses yang sama bagi kedua-dua jantina di dalam bidang pendidikan, laluan kerjaya dan semua industri dan kedudukan yang sesuai dengan norma budaya kita. Perkara tersebut ditekankan semasa mesyuarat ASEAN EU Gender Parity State of Play and Perspectives yang diadakan secara dalam talian hari ini. Mesyuarat dipengerusikan oleh Yang Berhormat Dayang Siti Rozai Merianti binti Datuk Seri Laila Jaza Awang Haji Abdul Rahman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara bersama Puan Marin Vin, MEP, Vice Chair Delegation for Relation with the Countries of Southeast Asia and the Association of Southeast Asian Nation ASEAN. Mesyuarat diadakan di Dewan Persidangan Antarabangsa Berakas. Mesyuarat membincangkan mengenai isu gender parity yang menjadi kepentingan bersama dalam menilai keadaan kesaksamaan jantina dalam sesebuah kumpulan, organisasi atau bidang. ASEAN atau EU adalah setanding dari keluasan tempat, jumlah penduduk dan kedua-duanya telah membuat komitmen untuk memajukan kesetaraan jantina. Dalam masa yang sama, ASEAN dan EU juga menghadapi masalah serupa dalam usaha meningkatkan atau menyokong gender parity. Dalam mencapai kesetaraan jantina, 4 bidang utama telah dikenal pasti, iaitu pemerkasaan politik, penyertaan dan peluang ekonomi, pencapaian pendidikan serta kesihatan dan kelangsungan kehidupan. Mesyuarat juga membincangkan amalan dan pandangan mengenai gender parity dan juga laluan kehadapan. Mesyuarat disertai oleh delegasi daripada Parlimen Negara ASEAN dan Parlimen Eropah serta beberapa ahli panel daripada European Institute for Gender Inequality, EUABC dan Pertubuhan Belia ASEAN AYO. Juga hadir yang dimulakan Pihin Orang Kaya Pekrama Jaya, Datuk Paduka Haji Judin bin Haji Asar, Setiausaha Majlis Mesyuarat, Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis Mesyuarat serta ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis Peniaga Wanita MPW Brunei Darussalam mengendalikan majlis tahlil dan sumbangan derma bagi anak-anak yatim dan ibu-ibu tunggal. Majlis diadakan pagi tadi di Jamiah Sri Hasan Al-Bolkiah, Kiarong.
Hadir Datin Paduka Hajar Rokiah binti Haji Zakia yang dipertua Majlis Peniaga Wanita Brunei Darussalam. Majlis bermula dengan bacaan tahlil dan doa. Pada majlis tersebut, 10 orang anak yatim dan ibu-ibu tunggal menerima sumbangan derma. Program infak dan tahlil merupakan projek tahunan persatuan berkenaan. Penubuhan persatuan ini dalam tahun 2000. Sekarang sudah dalam 21 tahun dia wujud, dan yang penting yang kami fokus sebenarnya bahawa Majlis Perniagaan Wanita ini ingin membimbing dan membangunkan perniagaan wanita. Bagi menyemarakkan lagi bulan Ramadan yang penuh mulia ini, pelbagai aktiviti keagamaan terus dilaksanakan. Lewat petang kemarin, rombongan dari Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia IPMI dan An-Nafi dengan kerjasama Unit Dakwah Pusat Dakwah Islamiah Daerah Temburong mengadakan majlis berbuka puasa bersama saudara-saudara baru di daerah berkenaan. Majlis diadakan di Balai Ibadat Kampung Selapon, Mukim Bokok. Majlis diisikan dengan penyampaian derma kepada saudara-saudara baru di Kampung Semabat dan kawasan sekitarnya dan tazkirah bertajuk Bersedekah di Bulan Ramadan yang disampaikan oleh Abang Haji Hazimin bin Haji Metali, Pegawai Perkembangan Agama Pusat Dakwah Islamiah Daerah Temburong. Tazkiran antara lain menjelaskan bersedekah di bulan Ramadan akan menjadi amalan istimewa yang mendatangkan banyak kebaikan. Majlis bertujuan memberi pendekatan kepada saudara-saudara baru dalam menghayati bulan Ramadan. Sedekah itu kepala sunat. Ini saja sungguh mau Allah sendiri yang jadi sedekah yang kita dimaksudkan itu. Harapan kami juga kepada para mualaf perlulah sekiranya pada bulan-bulan Ramadan ini diimarahkan ataupun orang disemarakkan lagi malam-malam bulan Ramadan dengan bertarawih, bertadarus serta berzikirlah untuk orang menambahkan pahala. Keputusan peperiksaan Pra-Sijil Tinggi Pelajaran Agama Brunei Pra-STPUB dan Sijil Tinggi Pelajaran Agama Brunei STPUB bagi 2020 telah dikeluarkan. Menurut bahagian peperiksaan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama, keputusan peperiksaan itu adalah bagi calon-calon Pra-U1 dan 2 di Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasnal Bolkiah dan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasnal Bolkiah serta calon persendirian. Daripada 256 calon Pra-U1 yang menduduki peperiksaan Pra-STPUB, 253 calon atau 98.83% memperoleh sekurang-kurangnya 1 pangkat jahit yakni kepujian dan 170 calon atau 66.41% memperoleh sekurang-kurangnya pangkat jahit yakni kepujian dalam semua mata pelajaran, iaitu meningkat 0.43% berbanding pencapaian tahun 2019. Sementara bagi peperiksaan STPUB, 241 calon yang mendudukinya, seramai 233 calon iaitu 96.65% lulus dengan peratus calon yang memperoleh pangkat mumtaz 43.15%. Calon-calon yang menduduki peperiksaan tersebut boleh mendapatkan slip keputusan di sekolah masing-masing. Calon persendirian dalam mendapatkan slip keputusan di bahagian peperiksaan Jabatan Pengajian Islam. Pendaftaran bagi mendapatkan keputusan peperiksaan sijil sekolah-sekolah rendah agama iaitu darjah 6 tahun 1441 Hijrah 2020 Masihi akan mula dibuka mulai hari Sabtu 24 April 2021 pukul 10 pagi. Calon-calon peperiksaan, ibu bapa ataupun jaga yang ingin melanggan perkhidmatan tersebut dikehendaki mendaftar terlebih dahulu. Pendaftaran secara dalam talian boleh dibuat menerusi laman www.kheu.gov.bn, manakala pendaftaran melalui perkhidmatan SMS adalah dengan menaip KHEU jarak REG jarak, nombor pusat peperiksaan jarak, nombor indeks calon dan hantar ke 888-5555 bagi pelanggan DST atau 38666 bagi pelanggan PCSP. Pendaftaran yang berjaya akan dimaklumkan kepada pelanggan melalui SMS tanpa sebarang kos kepada pelanggan. Keputusan peperiksaan SMS hanya akan dihantar kepada pelanggan yang berdaftar setelah keputusan peperiksaan dikeluarkan.
dengan caj RM1 bagi setiap keputusan yang diterima. Sehubungan itu, para pelanggan perlu memastikan telefon bimbit masing-masing mempunyai baki kredit yang mencukupi. Satu kegiatan aktiviti penyeludupan di kawasan Kampung Belais berjaya dibenteras oleh keanggotaan Balai Polis Bangar. Kejadian berlaku Isnin lalu apabila keanggotaan bertugas terdengar bunyi sebuah perahu sedang menyusuri masuk ke perairan kawasan Sungai Belais dan dipercayai berhenti di kawasan tebing sungai dalam keadaan yang mencurigakan. Perahu tersebut didapati beredar dan meninggalkan tempat berkenaan. Keanggotaan balai segera membuat pemeriksaan ke kawasan tebing sungai dan menemukan beberapa bungkusan kotak mencurigakan diletakkan di kawasan Semak Samun dipercayai diturunkan dari perahu tersebut. Kesemua bungkusan berkenaan dibawa ke Balai Polis Bangar untuk pemeriksaan lanjut. Hasil pemeriksaan dapati barang tersebut ialah barang yang tidak diisytiharkan seperti barangan elektrik, pakaian, barangan kosmetik dan ubat-ubatan. Barang bukti diserahkan kepada Jabatan Kastam dan Eksais Diraja bagi tindakan selanjutnya. Seorang perempuan penduduk tetap ditahan dipercayai terlibat dengan aktiviti perjudian 4 digit loteri petang kemarin. Semasa serbuan ke atas sebuah rumah di kawasan Jalan Maulana, Kuala Blain, pihak polis telah merampas beberapa barang bukti di tempat kejadian termasuk telefon bimbit, kepingan kertas taruhan beserta wang tunai yang dipercayai digunakan untuk pertaruhan. Kesemua barang bukti beserta suspek dibawa ke Balai Polis Panaga bagi siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Akta Rumah Judi Terbuka Penggal 28. 3 lagi produk kesihatan dan 1 produk kosmetik didapati dicemari dengan bahan terlarang yang tidak diisytiharkan hasil dari ujian makmal bahagian farmasi Jabatan Perkhidmatan Saintifik Kementerian Kesihatan. Bahan pencemar dalam produk berkenaan boleh mengakibatkan kesan-kesan mudarat yang membahayakan kesihatan. Produk-produk berkenaan ialah Eran Kasih Senes yang dikeluarkan oleh Balai Formula Marketing Pulau Pinang, Malaysia dicemari dengan chlorpheniramine, dexamethasone, betamethason. Pil gemuk yakni Orange Tablet Kalbi dicemari dengan cyproheptadine. Pil gemuk Yellow Tablet MEF dicemari dengan betamethason, dexamethasone. Manakala Skin Magical Rejuvenating Scent number 3, Rejuvenating Cream number 3, keluaran Filipin dicemari dengan hydroquinone. Kementerian Kesihatan tidak pernah mengeluarkan kebenaran ke atas pengimportan untuk penjualan produk tersebut atau mengeluarkan surat pengakuan notifikasi produk kosmetik bagi penjualan produk-produk tersebut. Berikutan dapatan ini, produk-produk berkenaan adalah dilarang untuk diimport dan dijual di negara Brunei Darussalam. Adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Racun 1956 untuk menjual mana-mana produk yang mengandungi bahan yang dikawal di bawah akta berkenaan dan boleh dikenakan denda sebanyak RM8,000 atau penjara 6 bulan jika didapati bersalah.